Assalamualaikum dan selamat pagi. Hazrina Kasim dan Nazraman menemani anda 24 Februari. Jumaat Mubarak buat anda semua. Tengok ni, kita semua dah bersedia untuk beriadah di ujung minggu. Macam mana Rina? Dah bersedia? InsyaAllah bersedia. Beberapa jam sahaja lagi kita bakal menyaksikan pembentangan Belanjawan 2023 yang sudah pun disemak semula dan pastinya ada banyak penambahbaikan untuk sama-sama membawakan kepada kelangsungan hidup terutamanya yang menjadi tumpuan. Apakah mungkin kabar gembira yang bakal diberikan kepada rakyat? Inilah kita nantikan. Baik buat penonton di luar sana, pembentangan bajet ini akan menyaksikan Perdana Menteri yang ke-10 kembali ke Pesada Parlimen untuk membentangkan bajet selepas 26 tahun. Pembentangan terakhir beliau adalah pada tahun 1997. Dan kali ini kita rasa-rasa kerajaan hari ini akan menumpukan perhatian kepada kos sara hidup dan juga membangkitkan ekonomi kita semula, insya-Allah. Okey, bila menyentuh tentang belanjawan ini kita nak bawakan perhatian penonton MSHI pagi ini. Interesting. Ini sesuatu yang menarik lah kan. Di sebalik intipati yang bakal kita nantikan itu, kita nak kongsikan juga bahawa PM akan menggunakan beg file Songket Sarawak untuk membawa dokumen belanjawan 2023. Mudah-mudahan dalam ni ada berita baik ya. Ada berita baik. Jadi untuk Rina, berita baik, apa berita baik yang anda nantikan? Saya lebih melihat kepada skop kita sebagai orang kata inginkan sesuatu perubahan lah kan. Sebab kita percaya dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global ini, Malaysia juga turut menerima kesannya. Pastinya kalau secara peribadi itu saya memikirkan tentang kadar pengurangan cukai. Kadar pengurangan cukai itu pastinya berada di minda-minda para penonton sekalian. Untuk saya pula sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya nak terbuka perhatian kepada bajet pendidikan kita. InsyaAllah. Antara 3 portfolio yang paling banyak mendapat dana adalah Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Jadi kat sini saya nak tumpukan perhatian macam mana lah. Dan defisit negara kita, hutang negara kita pun harus kita pantau juga. Kalau hutang banyak sangat pun kita tak boleh settle, macam mana pula. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan bawakan rangkuman perbincangan bersama dengan tetamu istimewa kita. Tetamu istimewa kita. Tetapi sebelum tu nak tengok jugalah, nak tinjau keadaan cuaca pagi ini. InsyaAllah semuanya baik-baik belaka. Tapi saya nak tengok di Johor bagaimana? Di Johor, betul-betul ngam-ngam kat sini kita ada Senai. Wah, nampaknya 26 darjah semuanya. Matahari terik di sana. Kenapa kita tumpukan perhatian di Johor ni? Kerana kita ada seorang guest istimewa. Betul tak, Rina? Kita nak tahu apa agaknya cuaca di Batu Pahat dengan sarapan paginya. Kata orang kat Batu Pahat ni, orang kata dia suka makan masak asam pagi-pagi. Jadi kita bersama asam pedas. Masak asam pedas bersama dengan Afiq. Macam mana keadaan di Batu Pahat? Silakan Afiq. Pendaratan ikan Batu Pahat Johor. Saya tak pastilah nama betul dia apa, tapi tadi saya berborak dengan orang kampung kan dekat sini, dia kata memang di sini panggilnya jeti pendaratan ikan. Jadi mana-mana nelayan ataupun pemancing yang nak hantar ikan dekat sini boleh hantar untuk ditimbang kemudian dijual lah kepada pembeli dan juga orang kampung di sini. Dan terdapat banyak sangat ikan-ikan di sini dan juga saya nak maklumkanlah di tepi saya ini dipanggilnya Teluk Wawasan dan di belakang saya ini adalah Selat Melaka. Di situlah tempat-tempat ini adalah tempat di mana mereka mencari-cari ikan lah. Keluarnya lebih kurang waktu malam, kemudian 3-4 pagi tu balik ke sini untuk hantar ikan. Dan kita tengok ni ada, ya Allah, banyak sangat ikan dekat sini. Dekat sini stesen orang kata yang nak buang-buang, nak siang ikan, nak buang isi dalam perut ke, nak buang sisik ke kan. Handsome abang yang jual, yang tengah siang ikan ni. Bang, boleh lambai sikit bang? Tengah busy, jangan kacau ni. Okey, jom kita nak tengok apa antara ikan-ikan yang ada di sini, tetapi yang menjadi perhatian saya ini antara hidupan laut yang memang sangat popular dekat Johor, iaitu belangkas. Saya tak pasti bagaimana rasa yang sebenarnya, tapi tadi sempat berbual-bual juga dengan orang-orang dekat sini, katanya biasa belangkas ni masak lemak cili api, masak dengan dimakan telurnya dan juga bahagian isi. Tapi macam mana rasa dia, wallahu alam, tak pernah rasa lagi. Mungkin nanti MHI boleh hantar saya untuk rasalah macam mana belangkas ni dimakan kan. Jadi jom kita tengok dekat bahagian dalam ni, memang banyak sangat ikan yang ada di sini. Semuanya tengah memilih. Boleh kata hai, Assalamualaikum. Kita sekarang tengah bersiaran cara live ni. Memang ramai sangat yang suka datang ke sini untuk memilih ikan kerana keadaan di sini memang ikan-ikannya sangat segar lah. Dan kalau boleh kita tengok Aunty ni tengah pilih satu ikan. Aunty, boleh tahu, saya tahu Aunty nak pilih ikan apa?
Tak ada dah. Tengok cantik tak? Dia kata nak tengok ikan ni segar ke tak segar, cantik ke tak cantik. Macam sekarang ni Aunty tengah tengok. Pilih ikan bawal ya Aunty. Nak masak apa tu Aunty? Okey. Sekejap saya nak tunjuk juga ada satu jenis ikan ni yang saya tak biasa nampak dekat Kuala Lumpur sebenarnya. Mungkin orang dekat Kuala Lumpur yang biasa pergi pasar mungkin pernah nampak. Tapi saya yang tak biasa pergi ni, ini first time saya tengok, pertama kali melihat ikan ini. Namanya ikan lidah dipanggil dekat sini. Alamak, licennya. Kalau boleh anda lihat ikan ini, keadaannya dia ikan ini keadaannya dia seakan-akan hanya sebelah saja. Kalau boleh anda lihat. Nampak tak? Memang sangat unik. Dan tadi saya tanya dekat sini, katanya biasa dimasak goreng. Aunty pernah makan ke ikan ni? Pernah makan? Pernah. Okay, ini sedap masak apa Aunty? Saya goreng aja lah. Goreng saja. Aunty biasa goreng je dia kata. Okey, jom kita nak tengok lagi beberapa lagi pilihan ikan yang lain. Okey, macam abang ni tengah menunggu ikan untuk ditimbang ke macam mana bang? Timbang, untuk ditimbang tu. Dalam proses timbang lah. Tengok tunggu gelian sini kena queue sikit. Biasanya abang datang sini beli ikan macam mana bang? Agak-agak barulah, macam ikan jenaha, ikan teri, ada ikan lidah. Ini ada ketamun dan cantik-cantik. Biasanya kalau abang beli ni, orang rumah masak ke atau abang sendiri yang masak? Kita orang rumah lah masak. Gitu. Jadi Kita kalau asyik. macam hari ni punya ikan yang mana bang? Tengah ditimbang ke? Boleh kita ambil sekejap untuk kita tengok. Boleh kita tunjuk sikit dekat penonton dekat luar sana. Ikan tenggiri. Okey, jadi ada banyak lagi pilihan ikan dekat sini. Yang ni semuanya tengah beratur untuk menunggu giliran untuk menimbang ikan. Kemudian mana yang nak hantar untuk disiang akan siang ikan. Kemudian untuk kita yang tak nak siang ikan boleh terus bungkus dan terus baliklah. Jadi nak tanya juga dekat abang ni bang, kalau biasanya orang rumah abang nak masak asam pedas, agak-agak ikan apa yang selalu menjadi pilihan? Ikan jenaha biasa. Ikan jenaha lah. Tapi ikan lain ada juga ikan merah kan rasanya? Kalau yang biasa-biasa ikan kembung boleh, kembung pelaling tu sedap juga. Ikan pari pun sedap juga kan? Pari biasa, orang biasa buat masak lemak pecel orang cakap. Tu specialnya lah tu biasanya. Abang memang biasa beli ikannya dekat jeti ni lah? Sini biasa tempat. Kenapa tu bang? Antaranya kualiti ikan tu yang kita nak lah. Kita nampak yang agak baru, yang agak baik dan puas hatilah dengan kita rasa kita nak itu. Dengan harga yang agak berpatutan lah kat sini berbanding tempat lain. Terima kasih banyak bang. Cakap pasal harga, tadi saya sempat juga bertanya kepada owner dia. Dan dia kata dekat sini harga ikan bergantung kepada kuantiti ikan tu. Katakanlah hari ni dapat banyak ikan tenggiri, contoh dapat banyak ikan tenggiri, jadi hari tu harga ikan tenggiri ni murah sikit. Anda kata susah nak dapat, harga dia mahal sikit lah. Tapi masih lagi berpatutan. Dan di jeti ini telah pun beroperasi sejak 21 tahun yang lalu. Jadi memang sangat lama, daripada kedai yang kecil sekarang dah jadi satu tempat yang besar lah. Dan sebentar saja lagi saya nak tunjuk kepada anda satu lokasi tempat yang sangat sedap untuk kita menikmati asam pedas. Dah borak pasal asam pedas kan tadi. Nak tahu dekat mana? Kena tunggulah kejap lagi. Abang Nas dengan Kak Rina jangan terliur dulu. Kejap lagi baru kita terliur sama-sama tengok asam pedas yang akan dimasak oleh tukang masak yang istimewa ini. Kembali kepada Rina dan juga Nas di studio. Terima kasih Afiq, terima kasih. Kita dah tak sabar nak asam pedas. Rupanya dia cari ikan dululah kawan-kawan. Lepas tu dia geli-gelikan kita. Lepas ni masak asam pedas kat mana tu? Kalau Batu Pahat, saya mungkin tahu di mana. Tapi kalau cakap pasal ikan dalam masak asam ni, untuk orang Melaka, di mana representasi orang Melaka? Ikan parang tu mesti ada. Itu orang Melaka memang tak larilah daripada masak asam pedas ikan parang. Tapi kalau saya setuju dengan abang tadi. Saya kalau masak asam pedas, pasti ikan jenaha. Pasti ikan jenaha? Yeah. Bagus. Okay, kita letakkan jenaha ke tepi, kita letak parang ke tepi, kita tumpukan perhatian kepada pembentangan Belanjawan 2023 yang kita akan diskusi sebentar lagi. Ya, bersedia? Bersedia insya-Allah. Alright, semuanya selepas ini. Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim petang ini pastinya mencuri perhatian umum. Selepas 26 tahun, Anwar yang pernah memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan pada tahun 1997
kembali mengemukakan pelan nasional yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Rata-rata penganalisis ekonomi menjangkakan kos sara hidup, subsidi bersasar serta langkah mengurangkan hutang menjadi fokus utama dalam pembentangan kali ini. Tidak terikat dengan belanjawan yang pernah dibentangkan oleh kerajaan terdahulu pada Oktober 2022, pelan baru ini dijangka akan lebih progresif dan mampan selain mengutamakan rakyat selaras dengan slogan Malaysia Madani. Tumpuannya di bidang digital, security makanan, IKS, ya, dia berbeza daripada tumpuan kepada projek-projek bagi konglomerat besar. Kita ubah keutamaan. Meskipun terdapat bayangan akan ada pengurangan dalam peruntukan berbanding belanjawan asal sebelum ini, kerajaan memberi jaminan tidak akan menjejaskan program pembangunan negara. Awal Januari lalu, Parlimen sebulat suara meluluskan bajet mini 2023 sebanyak 107 bilion ringgit yang merangkumi pelbagai inisiatif demi kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Antaranya seperti bantuan keluarga Malaysia, bantuan musim tengkujuh, kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 serta penyediaan hampir 50,000 peluang pekerjaan. Usaha kerajaan dalam meringankan beban rakyat ini diharap berterusan dalam pembentangan bajet 2023 supaya manfaatnya masih lagi dapat dinikmati bersama. Harapan saya untuk barang turun lah. Saya beli barang mahal, nanti kalau saya jual, pelanggan nanti komplain barang mahal lah apa. Kalau dari segi bantuan dan subsidi harap dapat ditambahkan lagi lah kos-kos harga ikan dan juga harga barang-barang untuk nelayan mungkin dapat direndahkan lagi, macam tu lah. Kalau dari pandangan saya lah sekarang harga agak tinggi sikit lah beza daripada dulu. Kalau subsidi yang lama apa semua tu harap baik pulih lah, tambah baik lah. Dulu macam harga jaring apa semua tu memang sekarang kos memang meningkat lah. Macam tu je memang tak boleh turun ke laut langsung lah. Tu harap dapat masyarakat subsidi lah, dapat wang pesan ke apa. Okey lah tu. Harapan saya untuk bujang ni, kalau bagi bantuan tu kan, jangan dia tak perlulah terlalu susah sangat untuk macam nak kena download banyak sangat lapisan dia, nak kena daftar apa semua kan. Macam bantuan tu semua dipermudahkan ke apa semua, untuk senangkan kita lah. Itu saya rasa infrastruktur untuk macam contohnya lampu jalan yang malap dan jalan-jalan yang berlubang. Sebab pada saya macam benda tu nampak remeh tapi sebenarnya dia boleh memberikan kesan yang buruk lah. Contohnya seperti kemalangan jalan raya dan sebagainya kan. Benda tu sebenarnya kerajaan perlu menitik beratkan lah. Itu dia antara luahan dan juga harapan rakyat di luar sana. Apa yang mereka harapkan dan pastinya ada banyak jangkaan sendiri terhadap intipati Belanjawan 2023. Beberapa jam ini pastinya ia satu debaran untuk keseluruhan lapisan rakyat. InsyaAllah kita akan menyuluhkan apa yang gelap di MHI ini. Dan kalau kita lihat ura-ura daripada penonton kita, semuanya menyebut tentang bantuan, menyebut tentang subsidi. Tapi untuk saya bila kita tengok belanjawan kita, terutama belanjawan yang dibentangkan tapi tidak dibahas, saya rasa kurang munasabah. Kalau kita tengok utusan Malaysia belanjawan waktu sukar, jadi dia macam prime anda semua ini merupakan satu belanjawan yang mungkin unik dan mungkin tidak membawa senyuman yang lebar. Ada senyum sikit tapi tak lebar kerana hutang dan liability negara kita berjumlah 1.5 trilion. Defisit negara tetap tinggi walaupun kita dah kira-kira keluar daripada kancah pandemik COVID-19. Okey, baiklah, kita nak teruskan perbincangan ini tanpa membuang masa. Ini dia tetamu istimewa kita, Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai selaku pakar ekonomi pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof bersama kami pagi ini. Rata-rata di setiap akhbar ini tumpuan utama kita, bajet 2023. Katanya Prof, banyak kejutan, banyak berita baik dan sudah tentu ada banyak intipati yang diberi fokus utama dalam kerajaan perpaduan ini. Menyentuh tentang kos sara hidup, menyentuh tentang PKS, subsidi bersasar, semuanya mahukan perkabaran yang gembira. Benar-benarkah gembira, Prof? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya melihat bahawa belanjawan kali ini adalah belanjawan yang sangat mencabar bagi Menteri Keuangan
Kerana pada satu tahun ini mana 3 belanjawan dibentangkan untuk tahun yang sama. Mana mulanya pada bulan Oktober lepas, kerajaan yang lepas membentangkan belanjawan yang lengkap. 372 bilion telah diperuntukkan berasaskan kepada 270 bilion pendapatan. Jadi ada defisit. Dan defisit di situ lebih kurang 6%. Kemudian kerajaan baru masuk, dia tak sempat nak luluskan belanjawan bulan Oktober. Jadi dibentangkan belanjawan sementara 105 bilion telah diluluskan. 55 bilion untuk gaji dan emolumen, 5 bilion 50 bilion lagi untuk bantuan dan subsidi. Bantuan dan subsidi itu sebenarnya mengesahkan beberapa cadangan yang dicadangkan di bajet yang dibentangkan sebelumnya. Jadi itu sudah sebenarnya memakan lebih daripada separuh belanjawannya. Kemudian cabarannya, kerajaan yang baru yang amat berhormat Datuk Seri Anwar kata dia akan berjimat cermat dan akan cuba mencapai belanjawan seimbang, berimbang pada tahun 2025. Dengan tahun ini mengurangkan defisit sebanyak 0.5%. Jadi sasaran kita 5.5%. Okey. Jadi kalau berasas pada itu, sebenarnya saya rasa tidak banyak ruang untuk Menteri Kewangan mengemukakan apa-apa yang rakyat hendakkan. Rakyat nak gaji naik, subsidi naik, bantuan naik, kos sara hidup rendah dan sebagainya. Ini semua mungkin sangat sukar dilakukan jika kerajaan untuk nak menepati semua perkara yang berkait ini. Adakah Prof rasa di macam kalau nak bajet pun ukur baju di badan sendiri, atau adakah kita mimpi siang bolong untuk mendapatkan bajet yang mesra rakyat? Ya. Jadi saya rasa kita perlu realistik dan jangan terlalu mengharap untuk bajet kali ini, kerana ini bajet separuh masa. Kerana tahun depan barulah mungkin kerajaan baru ini akan mengemukakan belanjawan penuh. Dan dalam belanjawan penuh itu dia akan mengumumkan apakah transformasi yang drastik yang boleh dilakukannya. Dan ini yang kita tunggu sebenarnya. Okey. Kalau disentuh tentang belanjawan 23 yang bakal dibentangkan ini, yang kabarnya akan membangunkan Malaysia Madani, Prof. Apakah mungkin kita akan melihat bahawa pastinya tumpuan itu terarah kepada golongan rakyat, setiap lapisan kabarnya. Bukan sahaja dalam golongan B40 tetapi juga M40. Kita melihat bahawa dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi global ini, apatah lagi kita berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi, pastinya walaupun tidak banyak kabar gembira, bak kata Prof tadi, tapi sekurang-kurangnya ia mampu untuk membawa kepada kelangsungan hidup yang seterusnya, Prof. Okay, kita pasti akan melihat bahawa tema belanjawan akan menuju ke arah kesejahteraan rakyat. Bagaimana nak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan ini dikaitkan dengan kesejahteraan dari segi bagaimana mereka mempunyai pendapatan yang cukup untuk menangani kos hidup, bagaimana bantuan kesihatan, bantuan pelajaran, bantuan aspek sosial lainnya. Dan ini akan menjadi isu, dan kita nak lihat mungkin kalau tidak diperuntukkan belanjawan yang besar pun ditunjukkan arah baru bahawa inilah masa depan yang kita boleh harapkan dalam 5 tahun akan datang. Dan untuk berlandaskan kata foundation yang kuat. Betul. Untuk Malaysia bergerak maju ke depan, ya. Jadi saya petik kata-kata daripada PM kita yang ke-10 yang beliau berkata bahawa bajet kali ini berbeza daripada tumpuan projek-projek bagi konglomerat besar. Jadi indirectly itu di tengah tumpu kepada rakyat, ya. Betul. Tapi saya nak ukur baju di badan sendiri sekali lagi, ya. Jadi untuk saya, bajet kali ini sepatutnya lebih rendah kerana memandangkan pada tahun lepas kita peruntukkan 37 bilion untuk menangani COVID-19. So paling busuk pun 30 bilion lah kita tolak daripada belanjawan negara. Tapi hanya beza 400 juta jadi mengikut pembentangkan sebelum ini. Jadi adakah Prof rasa
adakah bajet ini bakal mengurangkan defisit? Apakah langkah austerity yang harus diambil kerajaan dan apa efeknya kepada rakyat Malaysia? Okey, sebenarnya kerajaan menumpukan kepada bagaimana nak mengurangkan subsidi dan khususnya kita dah belanja 80 bilion tahun lepas untuk subsidi dan untuk petrol saja 35 bilion. Kalau kita boleh mengurangkan belanjawan subsidi petrol itu, sebenarnya hanya kira-kira 10 atau 12 bilion saja yang diperlukan. Yang lain itu boleh menjadi penjimatan. Sebenarnya mengapa kita tidak dapat menurunkan belanjawan ialah kita terus-menerus meningkatkan subsidi. Dan subsidi ini merupakan satu yang baik untuk rakyat dalam jangka pendek. Dia macam gula-gula. Tapi dalam jangka pertengahan dan jangka panjang, dia merosakkan ekonomi dan akan memberi kesan jangka panjang kepada rakyat. Kurang berdaya saing mungkin? Betul, ya pasti. Tetapi kita tidak boleh juga mengatakan bahawa harus menolak terus subsidi itu, Prof. Betul. Pasti ada jalannya seperti apa yang kita dengar, ianya akan bersasar. Tetapi bagaimana pula pelaksanaannya mengikut Prof sendirilah. Kita tidak mahu ada berlakunya salah laku, ketirisan. Jadi bagaimana mungkin medium ataupun mekanisme terbaik jika subsidi bersasar ini menjadi salah satu intipati bajet? Ya. Sebenarnya kita memang sedang mencari satu kaedah bagaimana nak melaksanakan subsidi bersasar. Kita misalnya untuk petrol, kita mula dengan JPJ, kita nak ambil kira sisi kereta, ambil kira pengguna. Kemudian kita nak cuba mengatasi bagaimana memberikan sasaran untuk hanya menambah pendapatan kepada kumpulan yang memerlukan sebagai subsidi. Tapi semuanya tidak dapat dilaksanakan kerana setiap sistem ada kelemahan. Jadi kalaulah kita boleh laksanakan apa juga sistem yang mudah. Contohnya, kalau di stesen petrol, stesen minyak itu ada 5 pam, kata 2 pam didedikasikan untuk motosikal dan kereta bersisi rendah. Harganya RM2.05. Yang lagi 3 atau 8 pam tu dia harganya RM2.40. Dan ini dikawal dengan pagar, dengan security, itu sudah cukup sebagai permulaan. Dan saya rasa kalau itu dilaksanakan, kita boleh jimat namanya 15 bilion mungkin. Hanya memerlukan kekuatan politik ya. Betul, ya. Keberanian. Keberanian. Pastinya. Okey, kita juga harus tumpukan perhatian kepada nadi ekonomi kita iaitu PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi untuk pembentangan bajet sebelum ini, rata-rata komen yang atau maklum malasnya adalah tidak cukup untuk merancangkan PMKS. Pendapat Prof dan apakah Prof rasa harus dibentangkan dalam ekonomi? Pastinya. Dia pasti akan dibentangkan kerana sebenarnya Menteri Ekonomi sudah memberikan hints apa yang akan keluar. Dia, kerajaan sedang merancang misalnya nak memulakan tanah 5,000 ekar. Yes, Bukan 5,000 ekar, 5,000. Betul, 5,000 ekar. Untuk melaksanakan projek pertanian mikro, melibatkan usahawan-usahawan kecil mikro, melibatkan 100,000 usahawan. Dan kalau ini dapat dilaksanakan dengan bantuan yang telah diubah, kita pasti boleh melihat dia menyelesaikan 2 masalah. Meningkatkan bekalan makanan, sekuriti makanan, dan meningkatkan pendapatan kumpulan peniaga mikro. Ini satu usaha yang sangat bernas kalau dapat dilaksanakan. Tapi tak tahu berapa lama baru kita boleh nampak kesan. Mungkin 1 tahun, kerana dia merupakan projek jangka panjang juga. Sebab kita melihat ini adalah salah satu cara mungkin untuk memulihkan kembali ekonomi domestik. Betul. Dengan memberi tumpuan terhadap PKS ini sendiri yang dilihat cukup berdaya saing. Betul. Sebelum pandemik. Kita mahu ianya lebih berkembang dalam tempoh waktu 5 tahun akan datang. Sektor pelancongan adalah satu yang penting kerana banyak perniagaan mikro yang terlibat dalam bidang ini, dan ini perlu ditingkatkan kerana kita akan mengharapkan ramai pelancong daripada China akan masuk dan pelancong luar negeri. InsyaAllah. Semoga mereka kembali ke perairan dan juga ke Malaysia. Sedikit harapan Prof sebelum berakhirnya perbincangan ini. Saya nak mengharapkan bahawa dalam belanjawan ini Menteri Kewangan akan mengumumkan
satu hala tuju baru dalam ekonomi. Misalnya kita nak melihat bahawa social protection itu sebagai satu institusi baru ditubuhkan. Kita nak melihat bagaimana peningkatan pendapatan rakyat. Ada 10 juta kumpulan pekerja yang duduk di bawah kumpulan tidak berkemahiran yang perlu ditingkatkan untuk keluar daripada jerat kelas menengah itu. Itu yang perlu dilakukan. Hala tuju baharu dalam ekonomi. Itu harapan Prof sendiri. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih, dan itulah dia kata sedikit sebanyak daripada Profesor Emeritus Dr. Barjaya Bardai yang agak bernas tapi kata nampak senyuman sikit di muka Profesor kita, maknanya adalah sedikit berita baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Harapannya. Pasti itu harapannya lah. Gambaran kita nantikan terhadap haluan ekonomi bagi kerajaan perpaduan ini. InsyaAllah. Okey, kita teruskan dengan berita baik, iaitu harga emas semasa. Untuk anda yang sedia maklum, emas 916 harga semasa RM261.61 dan untuk emas 999 RM285.32. Baik, bagi kadar pertukaran wang asing pula, kalau kita boleh kongsikan $1 Amerika bersamaan dengan RM4.43, $1 Singapura RM3.30, RM100 Indonesia 0.029 sen, 100 baht Thai RM12.78 dan 100 won Korea 34 sen. Pada yang nak melancong, bersiap siaga, dan untuk terkini, inilah dia 5 kaunter paling aktif di Bursa Malaysia. Saksikan. Dan kalau kita lihat di sini semuanya hijau. Kalau hijau tu alhamdulillah, dan nampaknya mungkin pembentangan bajet 2023. Nantikan seketika nanti petang ini ya. Baiklah, sementara itu kita berehat dan kita akan saksikan apa yang Afiq buat ni. Dia makan masak asam tanpa kita. Ish. Semuanya selepas ini. Sabar. Halo, Assalamualaikum. Kembali dengan saya di Batu Pahat, Johor. Tadi kita dah dekat jeti mencari ikan. Sekarang ni kita nak masak ikan-ikan yang ada. Terutamanya kita nak rasa asam pedas lah dekat sini. Dan sekarang saya berada di restoran AA Asam Pedas. Tapi sebutan dia bukan macam tu. Bukan AA Asam Pedas, tak nak. Kita punya sebutan dekat sini AA Asam Pedas. Memang macam tu sebutan dia. Okey, biasanya kita datang restoran, kita nak keluar. Tapi hari ini istimewa sikit, kita nak masuk dalam restoran dia. Macam mana keadaan di dapur. Di sini adalah penyediaannya. Assalamualaikum. Cantik-cantik dia punya pembantu di sini. Dan juga kita ada highlight of the day hari ini. Tukang masak dan juga pemilik kepada restoran AA Asam Pedas, iaitu Puan Aisyah. Ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Esah, Kak. Okey Kak, kalau bolehlah kita cerita dekat orang sana, orang luar sana. Dekat sini popular orang sarapan pun dah makan asam pedas. Agak-agak kenapa sarapannya di sini menyediakan asam pedas dengan nasi putih? Mungkin kita kawasan kampung, biasa orang-orang dulu sarapan suka makanan yang berat-berat. Contoh dengan nasi kan, nasi ataupun nasi lemak. Tapi sini akak lebih suka sediakan nasi putih dengan asam pedas. Sambutannya dekat sini memang ramailah yang datang kan? Alhamdulillah. Itulah, saya pun teruja berada di Batu Pahat ini untuk merasa sendiri air tangan Kak Esah ni. Dan kalau kita tengok di sini ada 3 periuk lah Kak Esah. Kalau boleh saya tahu, periuk-periuk ni mewakili ikan-ikan yang berbeza ataupun asam pedas yang berbeza ke macam mana? Kita ikan kita campur. So kita ni dekat sini dekat AA Asam Pedas, order baru kita masuk ikan. Jadi dia punya ikan tu memang segar lah. Order baru minta. Antaranya ada ikan apa tu Kak? Ini kita ada jenahak, merah, bawal mas. Okey, kalau macam tu saya nak minta dari Kak Esah ikan jenahak boleh? Boleh. Okey. Dekat mana ikannya tu? Oh, dekat sini je ikan. Oh, lepas tu boleh request lah nak kepala ke, nak ekor ke? Betul. Ya, betul. Okey, saya cuba nak masuk. Okay. Saya ni jarang masuk dapur sebenarnya. Hari ni acah-acah lah nak tunjuk dekat penonton. Saya masukkan ekor boleh? Boleh. Okey. Ini ekor jenahak. Okey, ni ekor jenahak ya. Adik-adik di luar sana yang tak pernah tolong mak dekat dapur, ini ekor jenahak. Okey. Dekat periuk yang ini boleh. Kita masuk slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lepas tu, oh ini bawal mas. Bawal mas. Ya. Bawal emas. Oh, dia campur jenahak dengan bawal. Boleh campur. Jadi lepas dimasukkan ikan, langkah seterusnya macam mana Kak? Langkah seterusnya kita akan
biarkan ikan tu mendidih dan masak. Oh, biar masak lah. Kalau nak tahu ikan ni dah masak, okey, sini kita dah sedia. Oh. Okey, macam ni ekor merah. Ni ekor merah. Okey, kita akan cucuk lah guna garpu. Okey, ni sudah lembut. Ni bermakna dah masak. Ya Allah, memang sangat nampak sedap. Kejap lagi saya nak rasa, boleh ke Kak Isah? Boleh. Alhamdulillah. Memang seronok. Okey, kita nak tanya juga dekat pengunjung-pengunjung dekat sini yang selalu datang sini menikmati sarapan asam pedas, sedap ke tak sedap, betul ke Kak Isah je yang cakap sedap kan? Kita nak tahu. Kalau boleh kita tengok dekat luar ni memang sangat ramai. Hari ni hari di Johor hari Minggu. Jadi memang menurut Kak Isah hari Minggu ni dah mula ramai lah. Macam kita tengok yang ni dah settle, dah makan. Boleh saya tahu yang ni dari mana ni semuanya? Memang banyak kali datang sini lah. Memang selalu makan dekat sini katanya. Dah habis, dah licin dah. Tapi tak apa, kita ada yang baru nak mula makan ni. Assalamualaikum, boleh saya ganggu sekejap ke? Ini namanya Puan Zainab. Puan Zainab, dah berapa kali dah selalu datang dekat sini? Dah lama lah, dah 2-3 bulan pun dah ada mah. Sentiasa sarapan pagi sini lah. Memang sedap lah dekat sini. Alhamdulillah, sedap asam pedas dia. Alhamdulillah. Kalau boleh Puan Zainab ceritakan apa agaknya kelainan lah rasa asam pedas dekat sini berbanding dengan restoran-restoran lain yang Kak Zainab pergi? Di sini ikan pun ikan yang baru dan dia masak pun kuah yang dia tak masak terus. Orang order baru masukkan ikan. Jadi rasa kuah tu ikan sedap lah kuah dia kan. Ikan yang baru tu macam tu lah dia kelainan dia gitu. Lalu kan kalau dua dia terus masak satu periuk kan. Ni tak. Maksudnya kalau hendak dia masak kuah yang dah sudah dah ditumis awal lah. Okay. Itu menurut Puan Zainab. Kita nak tanya pula, ini Puan namanya Puan? Liza. Puan Liza. Okey, Puan Liza, ini ikan memilih ikan apa ni? Ikan merah. Ikan merah. Sebabnya memang sengaja pilih ikan merah ke ataupun minta Kak Isah yang pilih? Memang minta sendiri, permintaan sendiri. Jadi sedaplah ikan merah ni berbanding dengan ikan-ikan lain ke macam mana? Memang sedap lah. Semua sedap lah kat sini ikannya. Okey, kita nak biarkan Puan Zainab dengan Puan Liza sama menikmati hidangan. Saya sendiri pun nak rasa jugalah hidangan. Dari tadi duk sibuk dengar orang cakap sedap kan. Kak Isah, dah sampai dah saya punya. Ni ikan pari pula. Wah, tiba-tiba ada ikan pari. Kat sini kalau boleh anda lihat, Kak Isah dah sediakan dengan saya. Ini kepala ikan merah. Ini badan ikan merah. Ini ekor ikan jenahak. Ini ikan pari. Yang mana satu nak rasa ni dah tak tahu dah Kak. Kalau boleh saya duduk sekejap. Puan Nisa, nak makan dengan saya ke? Biar saya dulu Okey. Saya basuh tangan sekejap boleh Izinkan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang mana Kak suggestionnya yang paling utama nak saya rasa? Ikan pari lah. Baik. Ya Allah, tengok dia punya kuah pun dah cukup pekat. Sekejap Saya rasa kuah dia dululah. Saya rasa kuah dia dulu, baru saya rasa dia punya ikan kejap lagi. Ikannya saya nak rasa ikan jenahak kot. Dia punya rasa pedas memang bersesuaian lah dengan nama asam pedas tu. Memang cukup. Rasa memang sangat sedap. Itu baru kuah. Belum lagi ikan. Tapi Kak, saya tak boleh nak ambil ni. Kalau boleh saya minta tolong Kak Isah. Ikan jenahak. Ya Allah, maaf Kak Isah menyusahkan. Selain daripada ikan-ikan asam pedas, kita ada juga sotong goreng tepung. Cakap pun dah tak betul dah. Ini ada ikan emas goreng bawal. Ikan bawal emas. Lepas tu ni juga signature di sini iaitu rojak tahu. Itu sekejap lagi saya rasa. Kita nak rasa dulu daging ikan jenahak ni macam mana. Tadi kita dah rasa kuah, kita rasa daging ikannya pula. Adakah lembut ke, tidak ke? Abang Nas kalau ikut trademark abang, kita kata #aku suka bang. Memang sangat sedap dekat sini. Okey, jadi saya nak sambung makan. Dan saya lupa juga, ini highlightnya juga lagi satu, air limau asam boy. Memang sangat sedap. Sebab yang ini saya dah sempat rasa semalam. Jadi saya dah boleh komen awal. Jadi terima kasih banyak Kak Isah. Terima kasih juga kepada semua pembantu-pembantu di ikan asam pedas Batu Pahat. Kepada anda yang nak rasa, boleh datang sini. Okey, Tak Rina, Abang Nas rasa tau. Kena datang kat sini. Kembali ke studio.
Terima kasih Afiq. Afiq, sukanya. Itu ada Afiq lain macam. Bila dah kena asam pedas kat sana tu, terus keluar suara jantan dia macam. Maknanya memang kekal kepedasan di sana. Tapi itu yang buatkan kita rasa tak sabar sebenarnya. Awak dah sarapan ke belum ni? Itulah dia. Bila kita tengok orang berpahat ni, wah. Jadi orang Johor ni dia suka makan yang eksotik-eksotik pagi-pagi ya. Kalau orang Muar dia makan sate. Kan? Orang Batu Pahat ni pula. Berbeza lah. Nasi dengan masak asam memang berselera di pagi hari lah. Alhamdulillah. Jadi syukur kepada Afiq. #aku pun suka. Tapi kena naikkan skill tu sikit. Okey, kita berehat seketika, Rina. Okey, baik. Kita nak kongsikan sesuatu. Ini pada 9 Februari 2023 yang lalu, FNN telah melancarkan sebuah wajah baharu untuk rangkaian FNN Minuman Berkarbonat. Sempena pelancaran semua wajah baru ini, FNN telah bekerjasama dengan Tonton untuk menghasilkan filem yang berjudul Irama Kita. Ya, jadi jangan lupa saksikan filem ini di laman web dan aplikasi Tonton. Dan rangkaian FNN ini, minuman berkarbonat ini mempunyai 7 variasi yang baru. Dapatkan FNN minuman berkarbonat yang berwajah baru ini sekarang di pasaran berhampiran. Enjoy your FNN. Kita saksikan Irama Kita. Wow. Kini lebih gempak. Sebagai jenama yang bertapak di pasaran sejak 40 tahun lalu, FNN komited melaksanakan pelbagai langkah dan strategi dalam mengukuhkan lagi operasi dan keuangan syarikat. Menurut pengarah pemasarannya, Leong Wai Yin, pembaharuan yang dilakukan untuk tahun ini menggunakan warna dan seni grafik yang lebih terang dan menarik bagi meraih lebih banyak perhatian golongan muda. FNN adalah produk yang dikenali dan digemari semua rakyat masyarakat Malaysia dari sejak turun-temurun lagi. Oleh itu, kami ingin lebih mendekati generasi rancak, iaitu generasi muda kini dengan pack berwajah baru yang lebih gempak, lebih cool dan lebih style. Tambahnya, kempen mensasarkan generasi belia ini juga diperluaskan ke pelbagai platform di seluruh negara. Kami telah melancarkan kempen ini melalui penampilan lukisan mural oleh artis terkemuka Malaysia. Kami juga mewarnakan bandar Malaysia dengan iklan-iklan billboard, terutamanya di sekitar Lembah Kelang seperti di Stesen Nul, di Sprint Highway, LDP, TDDI, USJ dan banyak lagi. Juga tidak ketinggalan juga kami juga ada papak iklan TV, iklan radio dan juga laman media sosial dan digital. FNN turut berkolaborasi dengan platform penstreaman video tonton untuk tayangan media filem Irama Kita di ibu negara baru-baru ini, serta inisiatif yang memaparkan evolusi seni masyarakat tempatan melalui projek-projek kesenian seperti seni lukisan mural dan komposer muzik dalam kalangan belia. Layari laman Sesawan Tertera untuk maklumat lanjut mengenainya. Terima kasih kerana masih bersama kami di MHI, dan di hari Jumaat Mubarak ini kita nak highlightkan bahawa ada di antara mereka di dunia ini hamba-hamba Allah yang bertungkus lumus menabur bakti demi anak-anak muda kita menaik taraf dengan pendidikan. Jadi di sini kita nak cerita tentang perkembangan Ma'had Darul Faizin dan juga peluang kepada anda untuk berinfak di Jumaat yang mulia ini. Kita bersama dengan Ustaz Raja Muhammad Al-Mahi, iaitu kaki tangan Kompleks Islam Darul Faizin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Abanas. Dah berkhidmat berapa lama dengan Ma'had Darul Faizin? Saya lebih kurang 6 tahun lebih kurang. 6 tahun? Ya. Oh, tapi nampak macam muda. Ya. Jadi mula 11 tahun ke apa? Tak? Kita gurau saja. Jadi macam mana dengan perkembangan atau mungkin pengenalan tentang Ma'had Darul Faizin buat penonton kita? Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Abanas dan juga terima kasih kepada warga MHI TV3 atas kesudian menjemput kami untuk terlibat dalam temu bual bicara pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, Kompleks Islam Darul Faizin bermula pada seawal Februari 2011. Pada awalnya dibina Madrasah Mahmudiyah. Lalu pada tahun 2014 terbina pula Kompleks Islam Darul Faizin untuk kita membuka peluang bagi peringkat menengah. Dan Alhamdulillah pada tahun 2016 Abanas, kita membeli sebidang tanah yang keluasan 8 ekar. Di sana kita membangunkan masjid, membangunkan kompleks dan juga asrama pelajar, rumah warga guru, kaki tangan dan sebagainya. Dan di sana kita buat pengajian secara percuma 100% kepada
umum, kepada masyarakat, kepada pelajar tahfiz, kepada warga emas, pengajian kitab dan juga bahkan kita ada pengajian pratahfiz seawal 7 tahun. Jadi sekarang alhamdulillah insya-Allah kita akan mula membuka satu lagi cawangan dekat Tanjung Minyak Melaka. Ya, insya-Allah. Okey. Jadi pastinya memerlukan pengiringan tenaga daripada umat Islam di Malaysia. Dan bagaimana dengan perkembangan terkini fasiliti di Telaga Minyak ni? Di Tanjung Minyak Melaka ni, kita sekarang sudah membuat fasa yang pertama. Alhamdulillah. Fasa pertama, kita sudah siap membina masjid dan juga sudah siap membina asrama pelajar. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan jalankan dalam masa terdekat ni untuk fasa yang kedua, yakni pembangunan bagi rumah kaki tangan, rumah staf dan juga rumah guru. Jadi setakat ni alhamdulillah berkat sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, kita berjaya mengumpul sebanyak RM4 juta ringgit. Alhamdulillah. Dan kita masih lagi memerlukan baki lebih kurang RM2 juta untuk melengkapi keseluruhan kos yang bernilai RM6 juta ringgit insya-Allah. Jadi lebih daripada separuh kosnya telah pun berjaya dikumpulkan. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita nak panjangkan kepada para penonton di sana tentang kebaikan, terutamanya nak berinfak di hari Jumaat ini. Silakan. InsyaAllah hari ini kalau kita ambil peluang untuk infak pada pagi ini, kita akan dapat beberapa kelebihan infak. Yang pertama, kita dapat kelebihan infak pada pagi Jumaat dan juga keberkatan infak pada hari Jumaat. Bahkan kalau kita segera akan infak, kita akan dapat kelebihan fastabiqul khairat, yakni orang yang menyegerakan infak. Jadi saya yakin di Ma'had Darul Faizin ini ada keseluruhan ciri seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mati anak Adam, terputus semua amal dia kecuali 3 benda saja, Abnas. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa-doa anak yang soleh. Di Ma'had Darul Faizin ni, kita ada sedekah jariah, sedekah yang berpanjangan meskipun setelah penderma tu meninggal. Kita juga ada pelajar-pelajar yang akan memanfaatkan ilmu. Sebab setiap pelajar-pelajar yang duduk kat sini, bila habis, kita akan sambung pelajaran ke Turki dan juga Yaman. Ada pelajar kami yang batch pertama ketiga dah sambung pengajian ke Yaman. Jadi mereka ni balik pulang pada Yaman dan juga Turki, mereka akan menyebarkan ilmu, akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk disebarkan. Dan mereka ni pasti akan menjadi orang yang sentiasa mendoakan ibu ayah, bahkan mendoakan para peninfak insya-Allah. Jadi rebutlah peluang ni, benar? InsyaAllah. Jadi kepada anda di luar sana, bayangkan selagi ada pelajar di Ma'had Darul Faizin, selagi itulah pahala anda berpanjangan di sana. Jadi mungkin pesanan terakhir untuk para penonton di luar sana. Silakan. Baik, insya-Allah. Saya nak menyeru kepada seluruh yang melihat ni untuk kita rebut peluang ni. Saya teringat satu nasihat daripada mak saya sendiri. Dia kata kita nak sedekah ni bukan kena tunggu kaya, bukan kena tunggu sihat, bukan kena tunggu apa. Tapi sedekahlah sampai kita sihat, sedekahlah sampai kita kaya. Rebutlah peluang selagi mana yang ada. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan boleh tengok QR code yang ada di TV ataupun nombor akaun yang tertera, boleh rebut peluang ni untuk turut terlibat dalam program infak ni. Dan Ustaz Jafri selalu beritahu kat kami satu ayat, yang kita madrasah ni bukan madrasah individu, tapi madrasah kita semua. Setiap orang yang menginfak derma walaupun 1 sen, pasti saham kalian, saham tuan-tuan ada pada nama Madrasah Darul Faizin. Semoga kalian mendapat ganjaran yang sebesarnya untuk setiap infak yang kalian sumbangkan, insya-Allah. Okey, baik. Di sini Ma'had Darul Faizin, itulah dia tertera ciri-ciri yang anda harus, kalau boleh kita ambil gambar dan kita hantarkan. Jadi untuk pelajar-pelajar di sana, sasaran dia boleh ulang sekali lagi, sasaran untuk penonton kita, silakan. InsyaAllah sasaran target yang kita nak capaikan sebanyak RM6 juta untuk kita khususkan kepada pembangunan di bahagian kawasan Tanjung Minyak Melaka. Jadi tuan-tuan boleh datang sama ada di Kompleks Darul Faizin Lubuk Buntak, Serdang, Kedah, ataupun datang melawat di bahagian pembangunan Madrasah Melaka. Kalian boleh tengok pelajar-pelajar di sini, alhamdulillah akhlak mereka terjamin, hafalan mereka terjamin, dan kalian menyumbang kepada orang-orang sebegini, kalian sendiri akan melihat bagaimana proses perkembangan manfaat. Sebab harta yang sebenarnya bukanlah harta yang kita belanjakan untuk perkara dunia, tapi harta yang sebenar ialah harta yang kita infakkan kepada jalan Allah.
Terima InsyaAllah. kasih Ustaz. Biasa kata-kata perangsang berikutlah. Itulah dia Ustaz Raja Muhammad Al-Mahi, salah seorang kaki tangan Kompleks Islam Darul Faizin. Semoga sampai 6 juta kita yang kita sasarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ni kita akan bersama dengan Hazrina Kasim kita untuk kita gulungkan rancangan pada pagi Jumaat ini. Hazrina, silakan. Baik, Nas, kita nak wawarkan sesuatu. Tahu tak nak buat apa hujung minggu? Tak tahu? Okey, jom ramai-ramai kita sebut IOI City Mall Putrajaya. Ada pelbagai aktiviti dan persembahan menarik untuk anda bersempena dengan tonton anugerah drama sangat tak lama lagi. Selain anda boleh berjumpa dengan barisan artis kegemaran, anda juga berpeluang memenangi hadiah eksklusif tau. So, save the date, guys. Cewa, save the date, guys, ya. Wah, kalau teruja lah kalau Rina pun dapat bersama-sama dengan artis-artis drama sangat begitu, ya. Jadi esok kita akan melintas langsung dari Pasir Gudang untuk satu pesta istimewa. Pesta layang-layang. Saya memang syok main layang-layang waktu kita kecil dulu. Lari dan lari. Saya tak tahu budak-budak sekarang pandai main layang-layang atau tidak, tapi legasi ini harus kita kekalkan, insya-Allah, ya. Baiklah, kami harapkan agar anda terus setia bersama kami di TV3 pastinya untuk mengikuti liputan pembentangan bajet 2023 yang mana kita tahu ada banyak mungkin jangkaan harapan anda kita dengarkan dan mungkin dari situ juga kita tahu bagaimana untuk kita teruskan kelangsungan hidup berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan ekonomi global ini. Lebih gula-gula atau kita berdepan dengan realiti, kita saksikan saja pembentangan daripada Perdana Menteri yang ke-10 Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga Menteri Kewangan kita. Nantikan sama-sama. Okey, Assalamualaikum Selamat semuanya. berhujung minggu. Selamat Bye. pagi. Terkadang dekat, terkadang jauh. Apa khabar?